السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. قالوا: ما الليلة الغراء يا رسول الله؟ قال: ليلة الجمعة. وما اليوم الأزهر؟ قال: يوم الجمعة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan sebab karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sebab rahmatnya, oleh karena itu bergembiralah kalian. Dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah daripada salawat kepadaku di yaumil gharra. Sahabat bertanya, "Wa mal yaumul gharra?" Apa itu yang kau maksud dengan yaumul gharra ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, malam lailatul gharra ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, lailatul jum'ah. Wal yaumul azhar, dan yaumul azhar yang kau maksud dengan yaumul azhar itu apa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, hari Jumat. جئناكم من المدينة المنورة مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنشارككم أفراح هذا الحبيب في هذا البلد المبارك الذي هو ممتلئ بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم دون غيره من البلدان. نسأل الله أن يديم ذلك عليهم. Beliau berkata, kami datang dari Madinah Al-Munawwarah, kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bergabung bersama kalian di dalam kegembiraan yang mana kegembiraan itu dikarenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena negeri ini penuh sekali dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في هذه المجالس المباركة يتأكد الإنسان أن روح الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حاضرة فيها أرواح الصالحين تبعد عنها أرواح الأشرار والشياطين. Di majlis-majlis seperti ini kita harus yakin dengan pasti bahwasannya ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di majlis-majlis seperti ini. Begitu pula ruh-ruhnya para kaum salihin pun hadir di majlis-majlis seperti ini dan menjauh ruh-ruh orang-orang jahat dan orang-orang zalim dari majlis-majlis seperti ini. ذكر الحبيب عبد الرحمن المشهور جدنا في كتابه بغية المسترشدين أن هناك 6 فوائد يجنيها الإنسان ويحصل عليها إذا حضر مجلس علم أو مجلس ذكر في هذه الأماكن، يحصل على 6 فوائد يخرج منها. Berkata Datuk kami Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, penyusun kitab Bughyatul Mustarsyidin, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin bahwasannya di sana ada 6 faidah, ada 6 keutamaan yang akan digapai oleh seseorang jika menghadiri majlis-majlis seperti ini. من هذه الفوائد أولا أن الرحمة إذا نزلت تنزل على كل الحاضرين فيغشاهم الله بالرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة، وأن هذا المجلس يعصم الإنسان فيما دام موجودا فيه من أي معصية تغضب الله. Dikatakan daripada salah satu faidah tersebut, keuntungan tersebut yang akan didapatkan seseorang jika menghadiri majlis-majlis seperti ini, yaitu bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan merata di semua hadirin yang hadir di tempat tersebut, dan turun juga as-sakinah, yaitu ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Dan daripada faedah keuntungan yang akan digapai, yaitu bila mana seseorang selama masih berada di majlis-majlis seperti ini, maka ia akan jauh daripada dosa-dosa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن في مثل هذه المجالس يستجاب فيها الدعاء وتغفر فيها الذنوب، فإذا لم تغفر في هذا المكان فأين تغفر؟ في ذنوب في مجالس الشياطين
لا شك أن مجالس ذكر الله وذكر رسوله هي التي تغفر فيها الذنوب ويأتي الإنسان مغسولا من ذنوبه مقبولا دعواته أيضا. Dan tidak ragu lagi bahwasannya majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis yang mana dikabulkan segala doa-doa yang dipanjatkan dan dibersihkan semua dosa-dosa daripada orang-orang yang menghadirinya. Bila mana tidak di majlis-majlis seperti ini disucikan kita daripada dosa-dosa, maka di mana lagi, di majlis mana lagi akan disucikan kita daripada dosa-dosa kita. ولا شك أن دافعنا لحضور هذا المجلس هو محبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته، فكل من أحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا بد أن يترجم هذه المحبة باتباعه صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ragu lagi bahwasannya yang memotivasi kita semua untuk hadir di majlis-majlis seperti ini yaitu dikarenakan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada keluarganya, dan seharusnya kita semua, wajib bagi kita semua untuk menerjemahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. فحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذو الأخلاق العظيمة التي يربينا عليها، منها الحلم، منها الصفح والعفو، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. كان صلى الله عليه وسلم ذات مرة يمشي في الطريق فأتى أحد الأعراب من خلفه وشد إزاره حتى أنه احمرت وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. Dan daripada yang harus kita ketahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat luhur akhlaknya, yang sangat agung budi pekertinya. Daripada budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sopan santun dan pemaaf kepada siapapun daripada orang-orang yang mengganggunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memaafkan siapapun jika dosa tersebut diarahkan kepadanya dan karena sebabnya. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik daripada selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang sampai pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah karena marah. فكيف لو كان أحد منا فعل به بذلك مباشرة بيرد الفعل وبيغضب، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم التفت إلى ذلك الأعرابي وقال له: سأعطيك ما تريد ولكن ينقاد منك، يعني أفعل فيك مثل ما فعلت بي. قال: لا يا محمد. قال: لماذا؟ قال: لأنك لا تجزي السيئة بالسيئة. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. Dan orang Arab tadi menarik selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah aku daripada harta Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya daripada zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada orang tersebut, kemudian berkata, "Harta itu adalah harta Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah hamba Allah dan pesuruhnya, dan engkau wahai Arab Badui akan dibalas akan perbuatanmu itu." كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد على السفيه حتى وإن سبه سبا شديدا. ذات مرة أحد الأعراب أتى يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع سيدنا أبو بكر وعمر، يشتمه شتما وهو ساكت عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه. Dan kemudian tadi Arab tadi dikatakan oleh Rasulullah, Arab tadi berkata, "Wahai Rasulullah, engkau tidak akan membalas keburukan dengan keburukan." Dan juga daripada akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya Rasulullah tidak pernah menjawab caci maki yang terlontar daripada orang-orang yang bodoh. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, datanglah seorang yang bodoh mencaci maki Rasulullah SAW
di depan para sahabat. Namun Rasulullah SAW tidak menjawab satu patah pun daripada cacian orang bodoh itu, akan tetapi memilih diam. فلما اشتد ذلك السب رد عليه سيدنا أبو بكر وقال هذا الأعرابي أتظن هؤلاء سيبقون معك يا محمد إنهم سيفرون عنك. فقال أبا بكر أبسط بدر الدات أنا فر عن رسول الله، اسكت أنا فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه وانصرف بعدما رد عليه سيدنا أبو بكر. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu malah yang membalas daripada caci maki orang Arab tersebut. Sayyidina Abu Bakar berkata, apakah kalian akan berlari dari Rasulullah SAW? Apakah kalian akan meninggalkan Rasulullah SAW? Seraya Rasulullah SAW pun bangun, kemudian mengambil ridanya dan memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk meninggalkan orang tersebut. فلما انصرف تبعه سيدنا أبو بكر وقال له لماذا انصرفت يا رسول الله؟ قال إنك قبل أن تتكلم هناك ملك يرد على ذلك الأعرابي ذلك الشيطان، ولكن لما جوبت ذهب الملك وجاء الشيطان وأنا لا أجلس في مكان فيه شيطان. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengikuti Rasulullah SAW dan bertanya, mengapa engkau pergi ya Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Bakar, ketika orang Badui tadi mencaci maki, maka di sana ada satu malaikat yang menjawab caci maki tersebut. Maka tatkala engkau menjawab caci maki orang itu, pergilah malaikat dan datanglah syaitan, dan aku tidak akan tinggal di tempat yang mana di sana ada syaitan. وببركة هذه المجالس وبركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم تهرب الشياطين وتأتي الملائكة. أخبرني أحد الأخوان أنه كان تحت بيته كثير من المعاصي من قمار من خمر وغيره، وهو متضايق من هذا الأمر، فماذا فعل؟ Dan majlis-majlis seperti ini sudah pasti akan lari daripada majlis-majlis ini. Syaitan-syaitanan akan datang di majlis-majlis seperti ini, malaikat-malaikat. Dan aku telah dikabarkan oleh seseorang daripada kawanku bahwasannya di depan rumahnya ada orang-orang yang selalu berbuat maksiat, daripada minuman keras dan judi, dan orang ini merasa terganggu dengan perbuatan orang-orang tersebut. فقال له أحد الصالحين اعمل مولدا للحبيب صلى الله عليه وسلم في بيتك في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة. ففعل ذلك، فما مر الأسبوعين أو الثلاثة إلا وقد ذهبت كل المعاصي من تحت بيته ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian dia datang kepada seorang saleh, kemudian dinasihati oleh seorang saleh tersebut, kalau engkau ingin orang-orang yang berbuat maksiat tadi pergi dari depan rumahmu, maka selenggarakanlah maulid di rumahmu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Insya Allah orang-orang tersebut akan menjauh. Kemudian orang tadi menuruti daripada nasihat orang saleh. Kemudian dia menyelenggarakan peringatan maulid di rumahnya seminggu sekali. Kemudian tidak lama berselang daripada itu, orang-orang yang tukang maksiat tadi pergi dari depan rumahnya. وأخبرني أحد الأخوان أيضا قصة واقعية له في بالي أنه ذات مرة أتى إلى مسجد ليعمل مولدا بإذن من صاحب المسجد. فلما سوى المسجد المولد هو وصاحب المسجد لم يحضر إلا هو وصاحب المسجد فقط، ولكن بعدما بدأ بالميكروفون يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حضر من حواليه حوالي 25 بوذيا. Kemudian juga ada yang memberitakan kepadaku bahwasanya ada seseorang ketika di Bali dia ingin menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia datang ke sebuah masjid dan berizin kepada pengurus masjid tersebut untuk membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika ia mulai pembacaan Maulid, tidak ada yang hadir kecuali ia dan pengurus masjid.
Kemudian ketika dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW lewat mikrofon, maka langsung hadir ke masjid tersebut 25 orang yang beragama Buddha. فقال لي أنه ما انتهى من المولد إلا وقد أشهر إسلامه منهم 15 من هؤلاء الحاضرين ببركة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah selesai pembacaan Maulid, 15 daripada orang Buddha tersebut masuk Islam. فحبيبنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كلما أكثرنا من الصلاة عليه كلما اقتربنا منه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه بها 100، ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه بها 1000، ومن صلى عليه 1000 كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. Kemudian bila mana seseorang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan bertambah dekat dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan salawat 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan salawat 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali, Allah akan membalasnya dengan salawat 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat sebanyak 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuk orang tersebut 2 pembebasan. Yang pertama pembebasan daripada kemunafikan, yang kedua pembebasan daripada api neraka. فدائما نتبرك بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبآثار الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندنا في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجد هناك بئر اسمها بئر الروحة، بصق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوضأ فيها. في هذه البئر الآن الحمد لله مفتوحة. يوجد شخص كان عنده مرض، المرض هذا في كل مكان ما تعالج منه، ما استطاع أن يتعالج، ولكن بعد أن أتى إلى هذه البئر وتبارك فيها وشرب الماء ذهب عنه ذلك المرض السرطاني ببركة هذا الماء الذي بصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب منه. Dan kita selalu mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW dan juga mengambil keberkahan daripada jejak-jejaknya Rasulullah SAW. Di Madinah Al-Munawwarah ada sebuah sumur yang namanya Sumur Rauhah, yang mana Sumur Rauhah ini pernah diludahi oleh Rasulullah SAW dan pernah diminum airnya oleh baginda Rasul SAW. Kemudian ada seseorang di kota Madinah yang menderita satu penyakit, yang mana penyakit ini di mana-mana orang yang menderita penyakit ini akan meninggal dunia, yaitu penyakit kanker. Kemudian orang ini dengan yakin dia meminum daripada sumur air rauha yang pernah diludahi oleh Rasulullah SAW, dengan keyakinannya dia pun sembuh daripada penyakit yang mematikan ini. فهنيئا لكم حضور مثل هذه المجالس وكثرتها في بلادكم، وهذا دليل على أن الله يريد لكم الخير. فالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما علامة الله في من يريد، ما علامة من يريد، قال أن يوفقه للخير. فكل من وفقه للخير دليل على أن الله يحبه والعكس. Dan bergembiralah kita semua, karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hadir di majlis seperti ini kecuali Allah menginginkan kebajikan untuk kita semua. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa tanda orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya taufik untuk selalu berbuat baik dan datang ke tempat-tempat kebaikan. جزاه الله خير من جمعكم في هذا المكان. نسأل الله أن ينفعنا بعلمائنا وصلحائنا وأن يمتعهم يا رب العالمين، وأن يعطيكم كلكم سؤلكم ومأمولكم ببركة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والعفو منكم. Beliau mendoakan kita dengan doa-doa yang agung. Itulah yang bisa saya tangkap daripada pembicaraan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wal-'afwu minkum.